Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran PDPR latihan PKPB COVID-19 bilangan 4 iaitu pada 10 November 2020. Okey, kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan berfokuskan kepada kemahiran mengira dan juga mengaplikasi. Dalam video ini ada 12 soalan dan setiap daripada soalan ni kita akan belajar bersama-sama untuk macam mana menyelesaikan soalan tersebut lah. Soalan pertama, tuliskan nombor berikut dalam perkataan. So kat sini kita nampak ada jarak kan. So kat sini nama dia adalah ribu So kita akan sebut secara satu persatu. Ini adalah kumpulan yang pertama, ini adalah kumpulan yang kedua. So kita akan sebut kumpulan yang pertama ialah 19, kemudian garis 1000 dan 652. So kita tulis dalam bentuk memanjang. 19 belas 1000 6 ratus 52. Okey, kita dah selesai dah soalan yang pertama. Seterusnya soalan yang kedua, kira beza bagi 17,430 dengan 23,450. Perkataan beza merujuk kepada operasi tolak. Bermaksud kita akan menggunakan operasi tolak. Bila kita nak tolak, kita kena pastikan mana satu nombor yang lebih besar akan ditolak dengan nombor yang lebih kecil. Jadi dalam soalan nombor 2 ni 23,450 lebih besar daripada 17,430. Oleh itu kita akan ambil nombor yang ini tolak dengan nombor yang depan ni. So buatlah bentuk lazim dia. Tolak. Sifar tolak sifar, sifar. 5 tolak 3, 2. 4 tolak 4, sifar. 3 tolak 7, tak boleh, pinjam. So sini jadi 13. 13 tolak 7 ialah 6. 1 tolak 1, sifar. Oleh itu jawapan dia ialah 6,002. Teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu soalan ketiga. Tukarkan 80% kepada perpuluhan. Bila kita sebut perpuluhan, maksud kita kena ada titik tu. Okey, 80% bermaksud 80 per 100. Okey, ni awak kena tahu. Per pula bermaksud bahagi. Per bermaksud bahagi. Oleh itu, penulisan dia ialah seperti ini. 80 bahagi 100. Okey, untuk 80 bahagi 100 kita menggunakan teknik badar. Disebabkan ini adalah operasi bahagi, so kita akan gerak ke sini sebanyak 2 kali. 1, 2 kerana ada 2 sifar sahaja. So macam mana nak geraknya? Titiknya berada di belakang. Geraklah 2 kali. 1 dan 2. Oleh itu dia akan jadi seperti ini Titik yang baru di sini 8 dan sifar. Sifar di depan perlu diletakkan, manakala sifar di belakang boleh dipadam. Oleh itu jawapan akhir ialah sifar perpuluhan 8. Jawapan dalam bentuk perpuluhan. Soalan seterusnya, soalan 4. Tinggi Cikgu Asmawi ialah 1.63 meter. Tinggi Cikgu Hairil ialah sifar perpuluhan 25 meter lebih tinggi daripada Cikgu Asmawi. Cikgu Aslizam pula 13 cm lebih rendah daripada Cikgu Hairil.
kirakan ketinggian mereka bertiga. So dekat sini perkataan yang telah cikgu gariskan membawa maksud tertentu, iaitu operasi tambah bagi lebih tinggi, lebih rendah ialah tolak, dan mereka bertiga ialah tambah. Bermaksud kita kena buat 3 langkah penyelesaian untuk nak jawab soalan 4. Pertama sekali, kita akan senaraikan dulu tinggi mereka masing-masing. Cikgu Asmawi ialah 1.63 meter. Cikgu Hairil ialah 1.63 meter lebih tinggi, bermaksud tambah Sifa 0.25 meter. Cikgu Haslizam ialah 13 cm lebih rendah daripada Cikgu Hairil. Bermaksud kita kena ambil Cikgu Hairil tolak 13 cm untuk nak dapat Cikgu Haslizam. Soalan kata kira jumlah atau ketinggian mereka bertiga dalam cm. Ini adalah bagaimana kita nak mengeluarkan maklumat bagi menjawab soalan ni. So pertama sekali kita kena cari Cikgu Hairil dahulu. Okey, ni soalan yang pertama, selesaikan yang ni dulu. Kemudian baru kita akan cari yang ini, dan last kali baru kita cari jumlah. Okey, yang pertama 1.63 meter tambah Sifa 0.25 meter. Okey, buat seperti ini. Tambahkan, so dapat 8. 6 tambah 2, 8. 1. Oleh itu, tinggi bagi Cikgu Hairil ialah 1.88 meter. Yang ni fix, dah tetap dah ya, tak berubah. Okey, untuk nak cari Cikgu Haslizam, kita kena ambil Cikgu Hairil punya ketinggian tolak 13 cm. So bermaksud 1.88 meter tolak 13 cm. Sebelum kita nak tolak 13 cm, kita kena tukar dahulu 13 cm ini kepada meter. Oleh itu, 13 cm tukarkan kepada meter. Bermaksud dari unit yang kecil tukar kepada besar. Bermaksud kilo, kecil kepada besar bermaksud bahagi. KB bahagi dengan 100, kerana 1 meter sama dengan 100 cm. 13 bahagi 100. Titiknya di belakang, gerak 2 kali di hadapan. 1, 2. Oleh itu jawapannya ialah Sifa 0.13 meter. Apabila unit dah sama seperti ini, barulah kita boleh tolakkan dan masuk dalam rumah dia lah. So Sifa 0.13 meter. Bila unit tak sama, awak tak boleh tolak macam biasa ya. Tolak 13 tu tak boleh, sebab ini adalah sentimeter, ini adalah meter. Meter tak boleh tolak sentimeter. Kena tukar dulu unit dia bagi unit yang sama. Bila dah sama meter dan meter, baru boleh tolak. 5, 7, 1. Oleh itu, tinggi bagi Cikgu Haslizam ialah 1.75 meter. Soalan pon yang ketiga ialah jumlah. Jumlah bermaksud tambah ketiga-tiganya. 1.63 meter, iaitu Cikgu Asmawi, tambah dengan 1.88 meter, iaitu Cikgu Hairil, dan 1
meter bagi Cikgu Haslizam. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 5, 16. 7 tambah 1, 8. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 6, 22. 2 tambah 1, 3. Tambah 1, 4. Tambah 1, 5. 5.26 meter. Tapi jawapan nak dalam sentimeter. Oleh itu, kita perlu buat penukaran unit kepada unit sentimeter. 5.26 meter tukarkan kepada sentimeter. Besar kepada kecil. BK. K bermaksud darab kali darab 100. Kerana 1 meter sama dengan 100 cm. 5.26 darab dengan 100. Kita menggunakan kaedah Badar 1, 2. Oleh itu, jawapan dia ialah 526 cm. Selesai untuk soalan yang keempat. Kita teruskan pula dengan soalan yang kelima. Husna membeli sebuah beg tangan dengan harga RM250. Dia diberikan pengurangan harga sebanyak 40%. Kirakan nilai pengurangan harga tersebut. Bermaksud berapakah wang yang berkurang tersebut. Jadi kita ada peratus, kita ada wang. So bila ada peratus dan wang, kita akan menggunakan operasi darab. So untuk soalan yang kelima ialah 40% daripada RM250. So 40 per dengan 100. Okey. Daripada ialah operasi darab 250. Gunakan kaedah pemotongan sifar. Potong atas, potong bawah. Potong atas, potong bawah. Oleh itu 25 darab dengan 4 sahaja. 25 darab 4 ialah RM100. Oleh itu pengurangan harga bagi beg tangan tersebut ialah sebanyak RM100. Soalan 6. Terdapat 3 ekor hamster, 4 ekor arnab dan 8 ekor burung dalam sebuah sangkar. Apakah kebolehjadian Siti mengeluarkan seekor hamster daripada sangkar itu? Hamster ada 3, arnab ada 4, burung ada 8. Hamster sikit, arnab sederhana dan burung paling banyak. Oleh itu, bila kita ambil seekor hamster yang sedikit, bermaksud jawapan bagi kebolehjadiannya ialah kecil kemungkinan. Kenapa kecil kemungkinan? Sebab sedikit. Soalan 6 Roman 2. 4 ekor burung dan 3 ekor hamster telah mati. Apakah kebolehjadian Siti mengeluarkan seekor arnab daripada sangkar itu? So kita buat secara perlahan-lahan dulu. Hamster ada 3 ekor, arnab ada 4 ekor, burung ada 8 ekor. 4 ekor burung telah mati. Burung mati 4 ekor. Jadi guna operasi tolak. Arnab, hamster pula iaitu 3 ekor juga telah mati. Tolak 3. Dan kita selesaikan. 3 tolak 3 kosong. 4 tidak berubah bagi arnab.
dan burung tinggal 4. Kita jawab soalan bersama-sama. Apakah kebolehjadian Siti mengeluarkan seekor arnab daripada sangkar itu? So awak tengok kat sini, arnab ada 4, burung ada 4, hamster dah tak ada, habis. So maknanya hamster dah tak termasuk dalam cerita ni. Yang tinggal hanya arnab dan juga burung, dan mereka adalah sama. Oleh itu, kebolehjadiannya ialah sama kemungkinan. Sama kemungkinan. Sebab apa? Mempunyai bilangan yang sama. Soalan seterusnya. Soalan 7. 4.3 kg tolak 1.25 kg sama dengan berapa gram? Pertama sekali kita tengok jawapan nak diberikan dalam gram. Oleh itu kita selesaikan kedua-dua ini dulu dan jawapannya kita tukarkan kepada bentuk gram. 4.3 kg tolak 1.25 kg. Kalau awak tengok dekat sini, kita dapat lihat di bahagian 5, atas 5 tu tidak ada nombor. Oleh itu kita wajib meletakkan sifar di sini. Kalau tak letak, awak akan dapat jawapan yang salah. Gariskan, tuliskan unit di bahagian belakang dan selesaikan. 0 tolak 5 tak boleh. So sini 2 akan dapat 10 di bahagian belakang. 10 tolak 5 ialah 5. 2 tolak 2 0. Titik perpuluhan mesti sama. 4 tolak 1 3. Itu jawapannya ialah 3.05 kg. Tetapi jawapan perlu ditukarkan kepada unit gram. So kita ambil 3.05 kg tukarkan kepada gram, bermaksud unit yang besar tukarkan kepada unit yang kecil. BK bermaksud darab. Darab 1000. Kenapa 1000? Sebab 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 3.05 darab 1000. Kita akan menggunakan kaedah badah. Gerakkan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Sebab kita ada 3 sifar ke arah kanan. Okey, sebab badah. Darab. 1, 2, 3. Di bahagian lekuk atas ni kita letakkan sifar dan salin semula. Oleh itu jawapan ialah 3050 gram. 3050 gram. Soalan seterusnya. Soalan 8. 4.1/5 meter tambah 12.5 meter tolak 1 meter 45 cm. Jawapan nak dalam sentimeter. Oleh itu kita akan selesaikan dahulu soalan bagi bentuk yang pertama ini. Tapi untuk bahagian soalan yang depan ni kita perlu tukarkan dulu kepada perpuluhan meter. Dari pecahan meter kepada perpuluhan meter. Bagaimana? Gunakan kaedah petak cinta. 4.1/5 meter. Petak dia bulat dan meter. Masukkan nombor yang pertama, nombor 4. 1/5 ialah 1 bahagi 5. 1 bahagi 5. 5 darab kosong, kosong. Baki 1. Letak kosong yang baru, turunkan kosong. Jadi 10 dan letakkan titik. 5 darab 2 ialah 10. Oleh itu jawapan dia ialah 0.2 dan letakkan 2 di petak yang di belakang. Oleh itu 4.1/5 meter ialah sama dengan 4.2 meter. Barulah kita tambahkan bagi operasi yang pertama ini.
Okey, seperti ini. 2 tambah 5, 7. 4 tambah 2, 6. Dan 1. Kemudian barulah kita selesaikan yang seterusnya, iaitu 1 meter 45 cm. Okey, kita tukarkan dahulu 16.7 meter ini kepada unit sentimeter sahaja. So, 16.7 meter tukarkan kepada sentimeter akan jadi besar kepada kecil. Darab 100. Bukan 1000. Sebab 1 meter ialah 100 cm. So, 16.7 darab dengan 100 bermaksud kita akan menggerakkan titik sebanyak 2 kali. 1, 2. Dan di bahagian sini kita akan letakkan sifar. Oleh itu, jawapannya ialah 1670 cm. Tapi belum selesai lagi. Sebab kita perlu tolakkan dengan 1 meter 45 cm. Tukar dahulu 1 meter 45 cm ialah 145 cm. Bagaimana dapat 145? 1 meter ialah 100. 100 tambah 45 ialah 145. Barulah kita selesaikan menggunakan operasi tolak sebab unit dah sama, cm dan juga cm. Ambil nombor yang besar 1670 cm, tolak dengan nombor yang lebih kecil iaitu 145 cm. cm pinjam 3, 10, 5. Pinjam 5, 13. Tolak 4 ialah 9. 5 tolak 1 ialah 4 dan 1. Oleh itu, jawapannya ialah 1495 cm.